Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian. InsyaAllah hari ini kita akan sambung lagi pengajian kita. Yang mana pada hari ini kita akan bahaskan ayat daripada surah Al-Waqi'ah, ayat yang ke-11 ya. Kemudian di hujung nanti baru kita jawab soalan-soalan yang ditanya oleh para pelajar kita. Hari ini ada satu soalan yang agak teknikal ya. Apa ni berkenaan dengan munada ya. Munada ni maknanya kan harfun nida tu seru ya ayyuhal kafirin ya ayyuha tu dan dia punya harfun nida dia dan munada dia ada satu soalan yang agak teknikal dan apa ni perbahasan dia boleh tahan lah so insyaAllah di hujung kita bahaskan. So kita ambil ayat ni dulu, kita bincangkan tentang ayat ni dan kita ambil apa yang Allah Ta'ala nak sampaikan ya. Alright tuan-tuan sebentar. Okay. Ni ayat yang kita bahaskan hari ni tuan-tuan, ni ayat yang ke-11 daripada surah Al-Waqi'ah. Pendek saja ayat dia. Ni ayat dia. Sebentar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ulaikal muqarrabun. Itu saja ayat dia. Pendek ya tuan-tuan. Ulaikal muqarrabun. Orang-orang itu adalah orang-orang yang dekat dengan Allah Azza wa Jalla. Siapa ni tuan-tuan? Kita kena tengok dalam ayat yang sebelum ni. Allah menyebut was-sabiqun as-sabiqun. Dan orang-orang yang awal, yang pertama, yang terdahulu gitu as-sabiqun, iaitu mereka adalah orang-orang yang paling dahulu. Mereka adalah orang-orang yang terdahulu. Ada banyak penafsiran tentang itu, kita bahaskan sekejap lagi. Sebelum itu Allah menyebut Allah menceritakan kepada kita bahawasanya manusia ni akan dibahagikan kepada 3 golongan kan. Manusia menyebut bahawasanya nanti hari kiamat Allah akan membahagikan manusia ini kepada 3 kelompok ataupun 3 golongan. Yang pertama Allah kata ashabul maimanah, iaitu golongan yang sebelah kanan. Yang mana golongan yamin ini yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan buku catatan amal mereka melalui tangan kanan. Itu kalau kita ikut kebanyakan daripada penafsiran mentafsirkan perkara yang sama ya. Dan ada juga golongan yang kedua ialah yang mendapat kebinasaan lah yang mana Allah memberikan para malaikat memberikan catatan amal mereka dengan tangan kiri. Jadi orang-orang ni nanti dia akan masuk ke dalam neraka tuan-tuan. Orang yang sebelah kanan dapat catatan amal daripada sebelah kanan ini ialah orang-orang yang amalan baik dia lebih banyak berbanding dengan amalan jahat dia yang sedikit. Maknanya pahala lebih banyak lah dari dosa Sedangkan orang-orang yang ashabul shimal ni, orang sebelah kiri ni ialah orang-orang yang dosa dia lebih banyak daripada pahala. Maknanya masa dia hidup atas dunia kejahatan yang dia buat tu menyebabkan dosa dia lebih banyak berbanding dengan pahala dia yang sedikit. Itu ashabul shimal, orang sebelah kiri. Kalau ikut ayat dia ashabul masy'amati ashabul masy'amati ma ashabul masy'amah. Mula ashabul maimanati ma ashabul maimanah. Itu golongan sebelah kanan. Kemudian wa ashabul masy'amati ma ashabul masy'amah. Golongan sebelah kiri, apakah dia golongan sebelah kiri tersebut. Kemudian baru kita bahaskan tentang golongan yang kita nak bahaskan hari ini was-sabiqun as-sabiqun, iaitu orang-orang yang terdahulu, orang yang bersegera, orang yang cepat-cepat, orang yang mula-mula menerima Islam. Itu semua adalah antara penafsiran. Kemudian ayat yang kita bahaskan hari ini ulaikal muqarrabun. Ulaikal muqarrabun maknanya orang-orang itu adalah mereka adalah orang-orang yang mendekatkan diri tuan-tuan Kita tengok apa dia tulis dekat dalam kamus Al-Furqan Ulaika, orang-orang itu adalah al-muqarrabun, orang-orang yang dekat. Qarib, tuan-tuan pernah dengar perkataan qarib kan, kawan qarib. Kawan qarib tu maknanya ialah kawan-kawan yang dekat. Al-aqrab, kalau saudara mara yang tu kita panggil kerabat kan. Kerabat daripada sumber perkataan yang sama juga tapi telah diambil dalam bahasa Melayu. Kawan itu maknanya orang-orang yang dekat dengan kita Ulaikal muqarrabun, orang-orang itu adalah orang-orang yang dekat. Dekat dalam konteks itu ialah orang-orang yang dekat dengan Allah Azza wa Jalla. Baik, tuan-tuan, Allah menyebut orang-orang yang terdahulu ni adalah orang-orang yang dekat. Ulaikal muqarrabun adalah orang-orang yang dekat. Dekat dengan siapa? Dia dekat dengan Allah. Antaranya lah penafsiran yang kita boleh ambil tuan-tuan Ataupun mereka dekat ataupun mereka mereka dekat dengan mereka dekat dengan peribadatan kepada Allah Azza wa Jalla antaranya
cepat-cepat dan mereka mendekatkan diri dengan Allah, tu maksudnya. Mereka selalu mendekatkan diri dengan Allah dengan cara mereka melaksanakan perkara-perkara ataupun ibadat-ibadat yang boleh menghampirkan diri dengan Allah Azza wa Jalla. Kalau kita tengok dalam konteks ayat ni tuan-tuan, ataupun dalam konteks mendekatkan diri ni, yang ini sebenarnya banyak dikisahkan ataupun banyak yang kita ketahui apa yang dilaksanakan oleh para sahabat Rasulullah SAW, orang-orang terdahulu, ya. Okey, dalam konteks ini tuan-tuan, ada beberapa perkara yang menjadi perbahasan lah. Sebenarnya orang terdahulu ni orang yang mana? Adakah orang terdahulu ni ialah orang yang dekat ataupun orang yang hidup masa zaman Rasulullah, ataupun orang yang hidup pada zaman sebelum daripada Rasulullah SAW? Yang mana satu yang kita maksudkan orang terdahulu dan yang mana satu kita maksudkan orang kemudian ni tuan-tuan, ya. Kalau kita tengok ayat ni turun pada zaman Rasulullah SAW, tau. Jadi kalau ayat ni turun pada zaman itu, jadi bila sebut orang-orang terdahulu ramai, orang-orang kemudian sikit, jadi orang terdahulu pada zaman itu ialah orang-orang yang lahir sebelum daripada zaman Rasulullah SAW. Umat-umat Nabi yang lain sebelum daripada umat Nabi Muhammad SAW. Betul ke tidak? Sebab ayat itu turun pada waktu itu. Tapi kalau kita tengok dalam konteks kita hari ini, tuan-tuan, kita telah zaman Rasulullah SAW telah pun berlalu lebih kurang 1,500 tahun yang lepas, dia bersama dengan para sahabat dan sebagainya. Jadi kita hari ini ialah orang yang kemudian lah. Dan mereka adalah orang yang terdahulu. Jadi sekarang ni orang terdahulu ni siapa ni? Adakah orang sebelum daripada zaman Rasulullah ataupun para sahabat itu? Sebab bagi kita semua tu orang terdahulu. Baik, pada saya lah tuan-tuan, pada saya. Kalau tuan-tuan tak nak setuju tak apa, tapi saya paling selesa sekali ialah mengatakan orang terdahulu ni ialah orang-orang pada zaman Rasulullah SAW. Mereka ini adalah orang-orang yang dekat kepada Allah. Dan di antara ketiga-tiga golongan tersebut, golongan inilah yang paling tinggi kedudukan di sisi Allah Azza wa Jalla. Jadi pada saya tuan-tuan, para sahabat adalah merupakan orang-orang yang paling tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kan Allah Ta'ala memuji mereka dalam Al-Quran. Betul ke tidak? Allah memuji mereka dekat dalam Al-Quran. Dan para sahabat ni juga disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala dalam kitab-kitab yang terdahulu. Menceritakan tentang Rasul yang bakal datang. Siapakah dia orang-orang yang mengelilingi Rasul tersebut. Maksudnya, para sahabat ni telah diceritakan pada kitab-kitab sebelum daripada Al-Quran. Dan Rasulullah kita tahu merupakan penghulu segala Nabi. Tuan-tuan kan? Dia adalah ketua kepada semua Nabi-Nabi, tuan-tuan. Ya, dan para sahabat ini Allah memuji mereka dekat dalam Al-Quran dengan menyebut kuntum khairu ummah ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kamu ni, kata Allah Taala dalam konteks ayat tu dituju kepada para sahabat lah, kamu ni antum khairu ummah, kamu ni sebaik-baik umat, kata Allah, sebaik-baik umat. Jadi takkanlah sebaik-baik umat tak boleh nak duduk dekat dalam kelompok yang pertama bersama dengan Rasulullah yang merupakan ketua segala Nabi, manusia yang paling afdal berbanding dengan semua manusia lain, tuan-tuan, kan? Rasulullah lah satu-satunya manusia yang mampu meredakan kemarahan Allah pada hari kiamat sehingga kan Allah Subhanahu Wa Taala itu mempercepatkan hari hisab. Betul ke tidak? Semua para Nabi pergi berjumpa dengan Rasulullah SAW. Bukan para Nabi jumpa, umat-umat manusia pada waktu itu diarahkan untuk pergi akhirnya kepada Rasulullah SAW, dan Rasulullah satu-satunya manusia yang mampu untuk meredakan sedikit kemarahan Allah pada waktu tersebut, tuan-tuan. Jadi takkanlah Rasulullah dengan para sahabat tu tak dapat nak masuk pada kelompok yang pertama ni, sabiqun ni. Jadi pada saya selesa dengan pendapat yang mengatakan orang-orang terdahulu ni ialah sahabat Rasulullah SAW. Kemudian ialah orang yang berjumpa dengan para sahabat. Dia sahabat ni ialah orang yang berjumpa dengan Nabi dan beriman, kan. Kemudian golongan yang kedua ialah golongan kita panggil at-tabi'in. Tabi'in ni ialah orang yang mengikut selepas daripada itu. Maksudnya apa tahu? Maksudnya golongan yang tak pernah jumpa dengan Rasulullah tapi dia pernah berjumpa dengan orang yang pernah bertemu dengan Rasulullah. Maknanya para sahabat. Dia tak pernah jumpa dengan Rasulullah, dia lahir selepas Rasulullah itu wafat, tapi berjumpa dengan para sahabat Rasulullah SAW. Itu kita panggil golongan tabi'in. Kemudian ada tabi'in. Kemudian lahir pula golongan yang berikutnya, iaitu golongan yang dia tak pernah jumpa dengan sahabat. Dia tak pernah jumpa dengan Sayyidina Umar, tak pernah jumpa dengan Sayyidina Abu Bakar, tak pernah jumpa dengan Sayyidina Uthman, Sayyidina Ali, tak pernah jumpa. Tapi dia pernah jumpa dengan orang yang pernah jumpa dengan Sayyidina Umar. Dia pernah jumpa dengan orang yang pernah berjumpa dengan Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Uthman, Sayyidina Ali dan sahabat-sahabat yang lain. Jadi orang ni kita panggil tabi'in. Jadi kemudian golongan yang berikutnya tabi'in. Sampailah kita hari ni, tuan-tuan, mungkin tak berapa kali tabi'in sampailah kepada tabi'in.
Rasulullah menyebut bahawasanya golongan yang terbaik, kelompok yang terbaik, kurun yang terbaik ialah kurun dia. Kurun Rasulullah SAW, kurun sahabat. Kemudian berikutnya, kemudian berikutnya, kemudian berikutnya. Jadi sampailah kita ni, entah berikutnya kali ke berapa kita pun tak tahu. Jadi nak banding dengan kelompok ataupun golongan yang berada pada zaman Rasulullah SAW, tentulah jauh. Betul ke tidak tuan? Jadi makin lama makin kurang, makin kurang, makin kurang, ataupun ketakwaan itu makin kurang, makin kurang, makin kurang, ataupun apa ni kita panggil kedekatan dengan Allah tu makin kurang, makin kurang. Jadi sebab tu Allah Subhanahu Wa Taala menyebut sikit orang zaman sekarang ni ulaikal muqarrabun, nanti dalam lepas ni Allah Taala sebut sedikit saja daripada golongan orang kemudian, tapi ramai di kalangan orang yang terdahulu yang termasuk dalam kelompok as-sabiqun was-sabiqun ni tuan-tuan. As-sabiqun ini orang yang bersegera. Yang mana Allah sebut as-sabiqun ni kriteria dia yang kita bahaskan hari inilah ulaikal muqarrabun. Orang-orang ini adalah orang-orang yang mendekatkan diri, orang-orang yang mendekatkan diri dengan Allah, ya. Okey tuan-tuan, sebenarnya dalam konteks ayat ni, Allah Subhanahu Wa Taala nak gambarkan kenikmatan yang bakal diterima oleh golongan as-sabiqun ini. Sebab antara ketiga-tiga golongan ni, as-sabiqun inilah kelompok yang paling tinggi martabat dia, paling tinggi maqam dia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Ada kemungkinan tuan-tuan, golongan as-sabiqun inilah golongan yang masuk dalam syurga tanpa dihisap. Golongan ini masuk dalam syurga tanpa dihisap, dan golongan-golongan jenis ini tuan-tuan selalu disebut oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran. Ya, selalu dimasukkan ataupun disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran. So pada pendapat saya antaranya ialah ibadur rahman yang disebutkan oleh Allah dalam surah Furqan, dalam surah Al-Furqan. Yang mana surah itu Allah menceritakan siapa dia golongan ibadur rahman ini, dan pada pendapat saya, kalau tuan-tuan tak nak setuju tak apa, kemungkinan besar orang-orang sabiqun ni dia adalah yang dimaksudkan oleh Allah dalam konteks ayat tu. Ya, sebabnya nak masuk dalam kelompok ini ada banyak dia punya kita panggil dia punya kriteria dia. Yang pertama sekali, kalau dalam konteks surah Al-Furqan itu tuan-tuan tengok dalam sekitar ayat yang nombor 62 ataupun 63, yang pertama kriteria dia tawaduk tuan-tuan. Dia tawaduk. Maksudnya Allah Subhanahu Wa Taala menyebut dekat dalam ayat tu allazina yamshuna 'alal ardi haunan. Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salaman. Itu yang kedua. Yang pertama, mereka itu berjalan di atas muka bumi Allah Azza wa Jalla haunan, dengan tawaduk. Dengan tawaduk. Dia tak meninggi diri, tak sombong dan sebagainya tuan-tuan, sentiasa merendah diri. Kemudian wa idza khatabahumul jahiluna qalu salaman. Ini adalah kriteria yang kedua. Apabila dia dicela, dia dicerca ataupun dia direndah-rendahkan oleh orang, wa idza khatabahumul jahilun, apabila orang bodoh di kalangan manusia itu mengata mereka, qalu salaman, mereka menjawab ataupun mereka membalas dengan kata-kata yang tidak memudaratkan orang lain ataupun kata-kata yang tidak memanjangkan perbalahan ataupun memanjangkan apa kita sebut dengan kata-kata yang mengundang keselamatan kepada diri dia dan kepada orang yang mendengar. Contohnya kalau macam mana, ini adalah kriteria ataupun karakter para sahabat dulu tuan-tuan. Sayyidina Abu Bakar, kalau orang puji dia tuan-tuan, apa dia kata? Kau tak tahu apa yang aku buat, dan kemudian didoa kepada Allah, ya Allah, mereka tak tahu siapa aku yang sebenarnya. Maknanya dia merendah diri dengan Allah Subhanahu Wa Taala dan dan mohon kepada Allah supaya jadikanlah aku lebih baik daripada apa yang mereka sangkakan. Doa. Dan mereka ni tidak mudah-mudah untuk diprovok oleh orang kafir ataupun orang yang bodoh. Jadi ini kriteria ataupun karakter mereka tuan-tuan. Selain daripada itu, apa dia? Yang ini memang karakter para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya allazina yabituna li rabbihim sujadan wa qiyaman. Nah, ini yabituna ni maknanya mereka bermalam-malam tuan-tuan. Mereka bermalam-malam. Maksudnya apa? Di malam hari tuan-tuan. Allazina yabituna, orang-orang yang pada mereka bermalam-malam, yabituna li rabbihim, untuk Tuhan mereka. Malam mereka ialah untuk Tuhan mereka. Tuan-tuan, saya rasa tuan-tuan yang ada dekat dalam grup ni ramai di kalangan tuan-tuan yang tak sabar nak tunggu malam kan, bila lah malam ni, rindu dengan Allah Subhanahu Wa Taala, nak sujud, nak memuji-muji dia. Jadi orang jenis ni alladzina yabituna li rabbihim, mereka bermalam-malaman dengan Tuhan mereka.
sujadan wa qiyaman, sujud dan berdiri, berdiri sujud, berdiri sujud, berdiri sujud, berdiri sujud. Maksudnya apa? Bermalam-malam sembahyang Isyak ke? Bukan, sembahyang Isyak time dia awal malam ni, bermalam-malaman tau, bermalam-malam. Solat apa tuan-tuan yang bermalam-malaman ni? Solat tahajud, betul ke tidak? Jadi orang yang tahajud ni dia adalah antara kriteria ataupun karakter yang Allah Taala sebut sebagai ibadur rahman. Sebab tu saya berat yang mengatakan yang golongan as-sabiqun ni ialah golongan ibadur rahman yang disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla. Apa tadi kita sebut balik. Yang pertama mereka tawaduk, bila berjalan haunan kata Allah Taala, merendah diri. Kemudian wa idza khatabahumul jahiluna qalu salaman. Kalau dia dikata, dicerca oleh orang, mereka akan berikan dengan kata-kata yang mengundang keselamatan tuan-tuan ni, tidak membalas sampai menjadi perbalahan yang teruk. Kalau perlu mereka pergi daripada tempat tersebut. Tak perlu bergaduh pun. Kemudian bila malam-malam sujud berdiri, sujud berdiri, sujud berdiri. Sujud berdiri yang kita sebut tadi kan. Okey, apa lagi karakter dia? Kemudian karakter dia memohon ampun kepada Allah agar jauhkan diri daripada neraka jahanam. Walladzina yad'una rabbahum walladzina yad'una macam mana? Walladzina yad'una macam mana ayat dia? Mohon kepada Allah Subhanahu wa taala supaya jauhkan diri daripada azab neraka jahanam. Minta jauhkan diri daripada azab neraka jahanam. Ni antara kriteria mereka juga tuan-tuan. Kemudian apa lagi? Mereka infak dengan bijak. Wa idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama. Maksudnya apa? Bila mereka berinfak dengan infak yang bijak, dia tidak lam yusrifu wa lam yaqturu. Mereka tidak berlebih-lebihan dalam berinfak, mereka tidak kedekut dan tidak berlebih-lebihan dekat dalam berinfak. Mereka tak dekut, minta dia bagi, tapi dia bagi dalam keadaan yang bijaksana. Dia tahu pada siapa yang dia nak bagi, dia tahu pada siapa yang berapa banyak dia nak bagi. Macam tu tuan. So ini kelompok ibadur rahman. Saya rasa orang-orang ni lah yang akan menjadi orang sabiqun ni. Selain daripada itu, apa lagi? Mereka punya kriteria dalam ayat. Tuan-tuan buka surah Al-Furqan, tuan-tuan akan nampak satu persatu dia punya kriteria ataupun karakter ibadur rahman ini. Ini pada saya merupakan kelompok orang-orang as-sabiqun ini. Selain daripada itu, mereka tidak syirik. La yad'una min dunillahi. La yad'u walladzina la yad'u min dunillahi. Mereka tidak syirik kepada Allah. Mereka tidak mohon kepada sesuatu yang selain kepada Allah Azza wa Jalla. Inilah kriteria ataupun karakter mereka. Ini semua karakter para sahabat, betul tak? Yang kita sering baca, yang kita rajin baca, para sahabat yang dekat dengan Rasulullah, dan banyak juga para sahabat yang jauh dengan Rasulullah, tapi mereka ini beramal dengan amalan yang sama. Dia tak jumpa Rasulullah setiap hari. Bukan semua sahabat-sahabat yang berjumpa dengan Rasulullah setiap hari kan. Kemudian la yaqtuluna an-nafsal lati harramallahu illa bil haqq. Tuan-tuan tengok dalam ayat tu. Mereka tidak bunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membunuhnya. Pada saya yang membunuh ni bukan sekadar jiwa manusia tuan-tuan. Mereka berjihad di jalan Allah kan. Mereka tidak membunuh selain daripada semasa mereka berjihad dan orang-orang yang dihalalkan darah mereka oleh Allah. Kalau tidak mereka tak bunuh. Ini Allah sebut nyawa ataupun jiwa tuan-tuan. Mungkin termasuk dalam kelompok tidak menyiksa benda-benda ataupun membunuh untuk perkara suka-suka, binatang ke apa sebagainya. So ini karakter mereka tuan-tuan. Selain daripada itu, mereka tidak berzina. Wala yaznun. Ayat yang sama juga. Mereka tidak berzina. Kemudian akhirnya Allah Ta'ala wa man taba wa amana. Mereka bertaubat, kemudian mereka beramal dengan amalan yang soleh. So tuan-tuan, apa yang saya nak sebut dekat sini As-sabiqun was-sabiqun ini ialah orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Orang dulu memang ramai, tapi orang sekarang ada tak? Ada. Orang sekarang ni ada orang-orang yang macam ni. Tuan-tuanlah Tuan-tuan kalau masuk dalam kelompok ni, insya-Allah tuan-tuan ni termasuk dalam kelompok orang-orang yang as-sabiqun ni. Orang sabiqun ni tuan-tuan, pada pandangan saya kalau tuan-tuan tak nak setuju pun tak apa, kalau ada ustaz-ustaz tak nak setuju pun tak apa, tapi pada saya ini adalah kelompok golongan yang dimasukkan oleh Allah Azza wa Jalla tanpa hisab. Dia dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam syurga tanpa dihisab. Tanpa dihisab. Kenapa tak payah hisab? Kenapa tak perlu hisab? Sebab barangkali lah wallahu alam, pahala yang mereka buat tu terlalu banyak tuan-tuan. Jadi tengok sekali tak payahlah. Maksudnya tak payah hisab lah, tak payah hisab, jalan terus.
Dan ada beberapa kriteria kalau tuan-tuan nak masuk syurga tanpa hisab ni. Ya, kalau tuan-tuan termasuk dalam kelompok tu, insya-Allah ya. Mudah-mudahanlah tuan-tuan tolonglah doa kita semua-semua yang ada dekat dalam grup kita ni, dalam pengajian Al-Furqan kita ni ya. Mudah-mudahan Allah masukkan kita semuanya dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala tanpa hisab. Tuan-tuan, golongan yang termasuk dalam syurga tanpa hisab ni sebenarnya tak adalah seramai mana ya. 70,000 orang kata Rasulullah. Kemudian minta tambah lagi setiap 1,000 dapat 70,000 lagi, macam itulah lebih kurang. Dan akhirnya minta lagi, Rasulullah minta lagi kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar tambahlah, uplah sikit kota umat aku ni untuk masuk syurga tanpa hisap. Lepas tu Allah kata nanti dia akan raup beberapa kali raupan. Saya tuan-tuan tengok hadis tu. Macam mana Allah raup? Tahu raup tak raup? Raup ni kan kita raup macam tu kita raup kan. Jadi tentulah raupan Allah tu tak seperti mana yang kita gambarkan. Ni saya nak tunjukkan kita sebagai manusia apa yang kita sebut sebagai raup kan. Jadi dalam konteks hadis itu Allah Taala kata dia raup. Macam mana Allah raup kita tak tahulah, tapi kita raup macam ni kan. Jadi raupan tu beberapa raupan Allah Taala ambil di kalangan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini untuk dimasukkan dalam syurga Allah tanpa dihisap. At least tuan-tuan kita tak dapat masuk 70,000 yang pertama, dan kita tak dapat masuk daripada 1,000 ada 70,000 yang lain, tak apa, yang penting kita dapat yang diraup tu pun jadilah tuan-tuan diraup untuk masuk dalam syurga tanpa dihisap tuan-tuan. Dan kriteria ataupun karakter adalah beberapa benda, antaranya kita tidak percaya kepada hari-hari yang malang, itu antara kriteria dia, ataupun kita tak pernah minta diruqyah, dan kita tidak kita tidak diminta ataupun kita tidak berubat dengan cara memanaskan besi dan letak di tempat sakit tersebut. Macam itulah, maknanya menyeksa diri kita. Jadi itu antara 3 kriteria untuk orang yang masuk syurga tanpa hisap tuan-tuan. Dan yang lain dalam asar yang lain menyebut bahawasanya orang-orang yang memaafkan orang yang melakukan kesalahan kepada mereka dan berlapang dada, orang ni juga boleh insya-Allah masuk dalam, dia buat baik pada orang yang buat jahat dengan dia. Ini disebut sebagai ahlul fadli. Ini juga insya-Allah boleh masuk dalam syurga tanpa hisab. Jadi tuan-tuan, itulah orang-orang as-sabiqun. Minta kita semua masuklah dalam kelompok tu tuan-tuan . So kalau kita tengok balik dekat dalam ayat kita ni, mudah saja, ada 2 perkataan saja tuan-tuan. Sebab tu saya ambil masa yang saya bermewah-mewah dengan ayat ini untuk membahaskan tentang siapakah dia as-sabiqun ni . Okey, ulaika, perkataan yang pertama al-muqarrabun. Ini mubtada, ini khabar dia. Ini mubtada, ini khabar dia. Cuma ulaika ni dia merupakan kalimat isim, dia isim tunjuk tuan-tuan . Tapi isim tunjuk yang jauh, isim tunjuk yang jauh menunjukkan manusia, orang-orang itu. Jadi kalau dalam konteks ulaika ni dia ada 2 komponen, walaupun kalimat ni satu perkataan, dia ada 2 komponen. Ulaika ni tuan-tuan, tengok dia merupakan isim tunjuk yang jauh. Isim tunjuk yang jauh ni dia memang ada 2 komponen, ulaika ke zalika ke tilka ke . Jadi kalau dalam konteks ulaika ni, ulai kalimat kelompok ulai adalah segmen pertama, ka tu adalah segmen yang kedua dalam satu perkataan itu. Jadi ulai ni dia rujuk kepada siapa yang nak ditunjukkan. Ka tu ialah kepada siapa benda tu ataupun orang tu nak ditunjukkan. So ka tu dia rujuk kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Muhammad, ulai, orang-orang itu ya Muhammad. Jadi ulai itu rujuk kepada orang itu, ka tu engkau rujuk kepada siapa orang tu nak ditunjukkan. Faham tuan-tuan ? Jadi ulaika, ulai itu orang-orang itu, ka tu engkau. Maksudnya ialah bila sebut orang-orang itu, yang nak ditunjukkan ialah sekelompok manusia. Kepada siapa manusia itu nak ditunjukkan? Tunjukkan kepada ka tu rujuk kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekarang ni siapa orang-orang itu tuan-tuan? Cuba tuan-tuan sebut. Orang-orang itu Muhammad merupakan orang-orang yang mendekatkan diri kepada Allah. Orang-orang itu. Siapa dia orang-orang itu tuan-tuan? Itulah tadi yang kita bincang tadi tu. Yang kita bincang tadi. Orang-orang itu ialah orang as-sabiqun itu. Orang yang mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Itulah dia kelompok yang saya sebut dan banyak kriteria ataupun karakter yang kita bincang, kita bahas daripada tadi. Al-muqarrabun. Al-muqarrabun ini khabar. Nanti kita ambil teknikal sekejap tuan-tuan. Ulaika ni dia mabni tuan-tuan tahu. Ulaika ni kalimat yang mabni. Kenapa mabni? Sebab ini adalah isim yang ada gelaran dan fungsi. Ya, dia kalau tuan-tuan belajar, kita tengok dekat dekat sini. Peringkat yang kedua kita tahu
Ulaika tu dia termasuk dalam isim isyarah. Zalika, tilka, ulaika, orang-orang itu nampak ni, dia ada dekat sini. Jadi dia merupakan kalimat isim tapi isim yang ada gelaran dan fungsi. Kalau isim yang ada gelaran dan fungsi ni tuan-tuan, dalam peringkat yang kedua pengajian kita, tuan-tuan akan tahu, Ustaz, kalimat isim yang ada gelaran dan fungsi, dia ni semua merupakan, dia termasuk dalam kelompok isim-isim yang mabni. Ini pelajaran peringkat ketiga tuan-tuan tentang isim. Jadi isim, ada isim yang mabni, ada isim yang mu'rab. Jadi ulaika tu dia termasuk dalam kelompok isim-isim yang mabni tuan-tuan. Nanti saya besarkan ya. Dia isim-isim yang mabni. Cuba kita cari. Ada tak isim tunjuk kat sini, isim isyarah. Adalah Ustaz ni isim isyarah nombor 3 ni. Jadi maknanya pada pelajaran peringkat yang ketiga kita kata dia mabni. Okey, kita balik dekat ayat kita. Saya jelaskan pada tuan-tuan ya. Okey. Ulaika ni dia merupakan kalimat isim. Okey, settle. Ni rujuk kepada orang yang nak ditunjukkan lah. Ini ditunjuk, ini rujuk kepada siapa benda, siapa orang-orang tu nak ditunjukkan tu, semua kita dah settle tadi. Okey, sekarang ni kalau teknikalnya ini ialah isim tunjuk. Isim tunjuk merupakan isim yang ada gelaran dan fungsi. Okey, gelarannya ialah isim tunjuk lah. Fungsi dia apa? Fungsi dia menunjukkan lah. Okey, dia nak tunjuk apa? Dia tunjuk orang, sekelompok orang. Kepada siapa nak ditunjukkan? Ditunjukkan kepada ka ni, dia rujuk kepada Rasulullah SAW. Okey, pelajaran peringkat ketiga, isim ini kita sebut sebagai isim mabni, ingat tak? Isim yang mabni. Mabni makna apa? Mabni maknanya kebal. Tuan-tuan tak boleh tukar jadi ulaika jadi ulaiku, tak boleh. Tuan-tuan tak boleh tukar jadi ulaiki. Kalau tuan-tuan tukar, salah makna dia. Berubah makna dia. Jadi ulaika dia kena maintain, dia stagnan macam ni, sama. Itu pelajaran kita peringkat yang ketiga. Tapi tuan-tuan dah tahu dah fungsi dia. Dia isim tunjuk, dia tunjuk pada siapa dan nak tunjuk orang-orang itu kepada siapa, semua tuan-tuan dah belajar. Dan ni sebenarnya ialah mubtada, tuan-tuan. Kalau mubtada dia berpangkat marfu'. Ya, mubtada dia berpangkat marfu'. Tuan-tuan tengok ni pelajaran peringkat ketiga tadi. Ya. Kalau mubtada penyebab marfu', dia ialah mubtada, subjek nombor 1, nampak? Tapi biasanya kalau subjek berpangkat marfu', tanda marfu' ialah dhammah, betul ke tidak? Tanda marfu' ialah dhammah. Tapi kenapa Ustaz saya tak jumpa ulaiku? Kenapa tak pakai dhammah? Kenapa kita tak baca ulaiku? Boleh ke tidak tuan-tuan baca ulaiku? Memanglah tak boleh Ustaz. Kalimat ni mabni lah Ustaz. Ustaz ni pening ke apa? Ni mabni. Mana boleh baca ulaiku? Kena baca ulaika lah. Dia mabni. Dia kebal. Tak boleh tukar. Walaupun di isim, tapi di isim yang ada gelaran dan fungsi, maka dia stagnan, dia mabni. Okey, al-muqarrabun ini khabar tuan-tuan. Jadi kalau dia khabar, dia marfu' lah. Okey, ini jamak muzakkar salim, betul ke tidak? Kalau jamak muzakkar salim, dia marfu' dengan apa? Dia marfu' dengan waw Ustaz, waw nun. Ulaikal muqarrabun, dia marfu' dengan waw nun, ataupun kita kata dia marfu' dengan waw. Kalau tuan tengok dalam pengajian kita peringkat yang ketiga, saya ada tunjukkan jenis-jenis isim yang tuan-tuan akan jumpa. Tengok semua skema biru, memang isim lah. So kalau isim dan jenis-jenisnya, nombor 1 ialah isim jamak muzakkar salim, itulah muqarrabun kita jumpa tadi. So kita boleh baca muqarrabun una, kita boleh baca muqarrabin ina. Bila masa muqarrabun, semasa dia marfu'. Tadi kalimat tu marfu' lah. Kenapa marfu'? Kerana dia merupakan khabar. Khabar, ingat tak? Predikat. Kemudian ina ni masa kalimat itu mansub dan majrur. Kalau kalimat itu jamak muzakkar salim. Jadi sebab itulah tuan-tuan jumpa di una di hujung tu. Kenapa? Sebab dia merupakan khabar. Ni mubtada ni khabar dia. Okey tak tuan-tuan? Ya. Okey, sekarang ni tuan-tuan kita tengok. Kita tak soalan pun tak banyak. Soalan ada 2 saja dan saya cuba memudahkan tuan-tuan untuk apa? Untuk memahami. Ya, sebentar saya bersedia sekejap. Baik tuan-tuan, soalan kita ada 2 saja. Soalan yang pertama ni agak agak teknikal. Dia bertanya tentang munada. Munada ni harfun nida dengan munada. Harfun nida ni ialah haraf seru, munada ni ialah yang kena seru, ya. Jadi kalau munada ini kadang-kadang dia marfu', kadang-kadang dia mansub. Kadang-kadang dia beri depan tau, kadang-kadang dia beri atas. So waktu bila dia berada dalam keadaan marfu', waktu bila dia berada dalam keadaan mansub, ya. Jadi tuan-tuan jangan risau, tuan-tuan boleh screenshot nota yang saya nak berikan sebentar lagi untuk jadi ingatan pada tuan-tuan, ya. Dan ada perbahasan lagi barangkali pada ustaz-ustaz lain. Ini saya kumpulkan pandangan-pandangan ataupun nota-nota berkenaan dengan kita panggil munada ini, ya. Okey, tuan-tuan tengok soalan sebenar daripada ni. Lajani minta untuk kita jelaskan
Ustaz, mohon Ustaz ulang semula pelajaran tentang munada dan haraf nida, harfun nida. Dia bukan kaf ni tuan-tuan. Dia harfun nida, ujung dia hamzah. Ni salah eja bantu saya. Kemudian, okey, ni 6 jenis munada, 3 marfu' dan 3 mansub. Tuan-tuan tahu tak apa makna munada ni? Munada tadi saya sebutkan. Munada ni ialah yang diseru. Nida, harfun nida tu haraf menyeru. Kalau dalam bahasa Melayu, ya ataupun oh ataupun wahai, tahu. Jadi munada tu apa? Munada tu ialah yang kena suruh lah. Wahai Ahmad, wahai budak, wahai anak, wahai mak, wahai ayah. Jadi wahai dengan ayah, wahai itu ialah haraf nida dia, dan yang munada dia yang kena seru dia ialah ayah ataupun mak ataupun anak, gitu tu haraf nida dan munada dia. Okey, sekarang ni soalannya tentang munada tu sebenarnya munada ni, kalimat munada ni dia kena baris depan ke baris atas? Baris bawah tak ada. Dia kena baris depan ke baris atas? Tu soalan dia. Dia minta saya jelaskan semula. Jadi saya buat satu catatan nota ni tuan-tuan. Ini hasil daripada saya kumpul lah. Saya kumpul pandangan-pandangan ataupun nota-nota tentang munada dengan haraf nida ni. Okey, baik. Dia nak tentukan munada itu, dia ada 6 jenis tuan-tuan. 3 daripadanya kena baca baris depan marfu'. Dan 3 daripadanya kena baca baris atas mansub. Okey, bila kena baca baris depan dulu kita ada 3 keadaan Okey, sekarang ni kalau sekiranya isim alam, contohnya nama orang. Itu kalau nama orang, tuan-tuan isim alam, nama orang, maka dia kena baca baris depan. Ya Ahmadu, ya Aliyu, ya Sulaimanu, gitu kena baca. Kalau nama orang kena baca baris depan. Kemudian nakirah maqsudah, tanpa alif tapi memanggil seseorang yang kita kenali. Contohnya macam wahai abang, wahai abang. Tuan-tuan nak panggil seseorang yang tuan-tuan kenal, tuan-tuan. Ya akhu, ataupun ya akhi, selalu dipakai ya akhi kan sebenarnya kita tak usah pakai yang tu. Kita nak panggil seseorang ya rajulu, ya rajulu. Kita dah tahu dah lelaki ada ramai dan kita nak panggil satu panggilan yang sebenarnya umum. Wahai lelaki, kan semua lelaki. Katalah kat situ ramai lelaki. Lelaki ni ialah panggilan umum. Tapi walaupun panggilan tu panggilan umum, tapi ada seorang yang kita dah tentukan siapa kita. Lelaki, sini. Jantan, sini. Yang orang Melaka. Contohnya macam tu. Melaka. Melaka tu sebuah negeri, itu panggilan umum. Itu kita panggil panggilan umum untuk semua orang Melaka lah barangkali dekat tempat tu kan. Tapi kita panggil pada seseorang yang kita dah tentukan siapa. Jadi kita kena panggil ya rajulu, ya rajulu. Walaupun lelaki, semua orang lelaki, tapi kita tahu siapa kita nak panggil, maka kita kena sebut rajulu. Itu kita panggil dia kita panggil dia nakirah tapi maqsudah. Dia nakirah tanpa alif lam, ya rajulu, tak ada ar-rajulu, tak ada dia nakirah tapi maqsudah. Maksud ni kita maksudkan siapa yang kita nak panggil. Yang ketiga ialah apabila selepas haraf nida diselangi dengan kalimat lain. Contohnya ya ayyuha. Dia kalau ya rajulu. Kalau ya ayyuha macam Ustaz, ada di antara ya dengan rajulu tu ada ayyuha. Ayyuha ni maknanya panggilan sayang. Oh sayang lelaki. Oh sayang budak lelaki macam sini macam tu. Jadi ayyuha ni dia telah menyelangi, dia telah selangkan ya dengan haraf nida dengan munada dia ni, maka dia juga akan dibaca rajulu, tuan-tuan. Faham tuan-tuan? Dia juga akan dibaca rajulu. Tu 3 keadaan kenapa isim munada ini dibaca dengan baris depan. Okey, ada 3 keadaan dia akan dibaca dengan baris atas, tuan-tuan. Okey, nakirah ghairu maqsudah, tanpa alif lam dan memanggil seorang yang tidak dikenali. Contohnya wahai lelaki. Okey, sekarang ni tuan-tuan, tuan-tuan nak panggil lelaki, katalah budak ke lelaki budak ada ramai tapi dia nakirah tak ada alif lam dan tuan-tuan panggil pada lelaki mana-mana saja. Lelaki-lelaki budak-budak macam ni. Tuan-tuan tak spesifik pada siapa tuan-tuan nak panggil. Dia ada ramai kat situ kan. Jadi ya rajula. Mana bila dengar ya rajula secara teknikal dia boleh siapa-siapa pun boleh datang. Apa makcik? Orang tu boleh datang, budak ni boleh datang, budak tu asalkan dia lelaki dia boleh datang. Tapi yang tadi mula-mula tadi lain tau. Yang kita dah tahu siapa kita nak panggil tau. Walaupun tak ada alif lam, tapi kita dah tahu siapa kita nak panggil. Ya rajulu. Jadi budak-budak lain tak tengoklah, dia tengok makcik tu panggil satu orang budak macam tu. Tapi kalau ya rajula, semua budak boleh kata makcik, apa makcik? Apa makcik? Boleh saya tolong macam tu maksud dia. Faham kan? Kalau tak faham tuan-tuan buat macam faham aja sudahlah. Okay. Senang kan? Ni tuan-tuan simpan screenshot ni.
Kemudian yang kedua, isim mudhaf, contohnya wahai lelaki hebat. Maknanya ini munada dia tu dua kalimat lah, mudhaf dan mudhafun ilaih, dua isim berpasangan. Wahai lelaki hebat, wahai lelaki gagah, wahai lelaki kacak. Contohnya ada budak perempuan ataupun ada pakcik ke, ada makcik ke, aunty ke, wahai lelaki cantik, cantik tadi, wahai lelaki kacak. Jadi lelaki kacak, lelaki dengan kacak, ataupun wahai lelaki hebat, wahai lelaki apa sajalah. Jadi kalau dia tu ada mudhaf dan mudhafun ilaih, dia pun kena baca baris atas. Wahai rajula jamilin, jamilin. Jamilin tu apa ni tahu? Dia sifat kan. Apa yang kita nak panggil lah. Dia kalau ada mudhafun ilaih lah. Tuan pandai-pandailah sini kata. Kemudian yang terakhir, bila dia akan dibaca dengan baris atas, isim musyabbahah lil mudhaf. Ni kalau andai kata macam ni tuan-tuan. Dia yang paling mudah sekali nak terjemah ialah kalau dua isim berpasangan, tapi mudhaf dia tu diambil daripada kata sifat. Contohnya si kacak, wahai si kacak rupa. Kacak, wahai si kacak rupa. Kacak tu kan sifat kan, wahai si kacak rupa, tapi dia jadi mudhaf ilaih dengan rupa tu, wahai si kacak rupa. Jadi jadikan sifat itu sebagai mudhaf. Jadi mudhafun ilaih itu mungkin rupa, wahai si bijak, wahai si bijak laksana, wahai si bijak bistari. Jadi itu kita panggil mudhaf ilaih juga, tapi dia punya apa? Dia punya mudhaf dia tu kita ambil kata sifat. Gitu saya. Wallahu alam lah tuan-tuan, itu secara teknikal dia. So mudah-mudahan tuan-tuan senang faham lah. Dia ada 6. Jadi kalau tuan-tuan takut lupa, tuan-tuan pergi, tuan-tuan screenshot, tuan-tuan buatlah simpanan pada tuan-tuan. So apa ni, kita pergi pada soalan yang kedua. Sebentar saya bersedia sekejap. Soalan terakhir mudah je. Dia tanya pasal mabni dan mu'rab. Apalah dia mabni dan apa dia mu'rab. Nanti tuan-tuan saya nak share soalan tu, biar tuan-tuan boleh baca sendiri apa soalan ni. Boleh Ustaz jelaskan tentang mabni dan mu'rab? Apa yang dimaksudkan dengan tidak berubah? Mabni dan mu'rab, apa yang dimaksudkan dengan tidak berubah? Mabni maksudnya ialah kebal. Mu'rab maksudnya ialah lawan tu lah, tidak kebal lah. Apa maksud kebal dengan tak kebal? Kebal ni maksudnya tuan-tuan tak boleh ubah, tak boleh ubah baris, tak boleh ubah perkataan tu. Dia macam mana tuan-tuan baca, macam itulah dia. Dan tuan-tuan akan jumpa di mana saja dalam Al-Quran, dia akan dieja dalam bentuk yang sama, barisnya semua sama. Contohnya apa tahu? Contohnya macam perkataan al-ladzi. Jadi di mana-mana pun kalau al-ladzi tu, tuan-tuan akan baca al-ladzi lah. Tuan-tuan tak akan baca al-ladzinu, tak akan baca al-ladzini. Kalaupun tuan-tuan jumpa lain baris dia, maka perkataan tu akan berubah makna. Dia tak sama macam tuan-tuan tengok perkataan Allah. Katalah Allahu, Allahi, Allaha. Tiga-tiga tuan-tuan pernah jumpa di tempat yang berbeza. Makna berubah tak? Tak. Makna dia tetap Allah. Masjidu, masjidi, masjidah. Bila-bila masa pun tuan-tuan akan jumpa, walaupun hujung dia, baris dia berbeza, tapi makna dia sama. Tapi kalau kalimah al-ladzi, tuan-tuan tak pernah jumpa al-ladzinu mana ada, al-ladzini mana ada, ataupun apa kalimah ulaika, tuan-tuan tak boleh jumpa ulaiku, ulaiki. Kalau tuan-tuan tukar jadi ulaiki, makna dia akan berubah. Faham tak? Kadang-kadang jadi tak ada makna, kadang-kadang makna dia berubah. Tapi kalau macam isim yang mu'rab, isim yang boleh berubah, dia akan berubah tapi makna dia macam mana kita nak sebut? Kalau isim yang mabni, tuan-tuan tak boleh ubah. Kalau tuan-tuan ubah, sama ada dia jadi tak ada makna ataupun makna dia berubah. Tak boleh tukar, tak boleh ubah. Itu kita panggil mabni. Yang mu'rab artinya yang tuan-tuan kena ubah baris, tuan-tuan boleh ubah baris hujung dia, makna dia tidak berubah. Habis apa yang berubah Ustaz? Berubah kedudukan dia. Kadang-kadang jadi fa'il, kadang jadi maf'ul, kadang dia jadi hal dan sebagainya. Itu teknikal. Tapi maknanya makna dia sendiri tidak berubah. Macam Allahu, Allahi, Allaha. Adalah sebab dia di baris depan, baris atas, baris bawah tu tau. Tapi makna dia sendiri tidak berubah. Itu maksud dia. Tuan-tuan, itu makna mabni dan mu'rab. Fi'il pun sama juga. Ada fi'il yang mabni, ada fi'il yang mu'rab. Tuan-tuan akan kita bahaskan perkara tersebut pada peringkat yang ketiga, tuan-tuan. Dan tapi makna still samalah. Tak boleh kita ubah. Itu semua fi'il-fi'il yang mabni. Yang fi'il yang mu'rab,
kita boleh ubahkan baris hujung dia, ya. So tuan-tuan, terima kasih atas perhatian dan insya-Allah nanti kita bertemu di lain pertemuan, ya. Dan tuan-tuan yang nak apa kita panggil, kalau ada sahabat-sahabat yang nak belajar bahasa Arab Al-Quran dengan kami, tuan-tuan boleh ajak dia lah, dan hantar ke sebut saya berminat, type saya berminat dan hantar ke 019 511 9000. Dan tuan-tuan, kalau siapa-siapa yang nak menyumbang dengan Al-Furqan, tolong kami untuk bayar kita punya iklan yang begitu banyak, begitu mahal. Tuan-tuan boleh ni tengok ni. Ya, sebentar. Tuan-tuan pergi dekat akaun ni, pergi dekat Pertubuhan Bahasa Arab Al-Furqan ni tuan-tuan ya. Ni nombor akaun dia. Tuan-tuan tolonglah kami bayar iklan mahal lah tuan-tuan. Kalau kita tak iklankan, orang tak ramai yang tahu program ni. Jadi tak ramai orang yang dapat manfaat daripada program ataupun pengajian bahasa Arab Al-Quran ya. Tuan-tuan, sebab tu kita perlu kepada iklan, dan iklan ni kadang-kadang dalam media yang perlu dibayar dengan harga yang mahal tuan-tuan ya. Sekarang ni FB pun mahal, apa semua, radio TV tentulah mahal kan ya. Jadi itu sebab tu, dulu sebelum ni kami cuma bayar menggunakan yuran yang dibayar oleh tuan-tuan ya, tapi sekarang ni rasanya kami dah sampailah masa kami kena minta tolong juga sebab banyak mahal kadang-kadang sampai berpuluh ribu. So tuan-tuan, terima kasih atas perhatian dan insya-Allah nanti kita jumpa di lain pertemuan. Jaga diri insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.